إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha barisan pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, di awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk terus berdiri di atas muka bumi ini. Bermakna masih lagi ada ruang dan peluang kita untuk memperbaiki diri kita, tuan-tuan. Memperbaiki amalan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan bila ada niat dalam hati kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya, mudah-mudahan niat itu dibantu, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus kekal bersemangat mengabdikan diri kepadanya, mudah-mudahan, tuan-tuan, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini, tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita bermula pada ayat yang ke 12, ayat yang ke-12 daripada suratul Ankabut. Muka surat 161, insya-Allah. Ayat 12 suratul Ankabut, muka surat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العظيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا tu tuan-tuan mad badal. Imam Hafs bacaan kita lah, kita baca 2 harakat. Saya selalu sebut kalau kita dengar orang baca kat sini 4 harakat atau 6 harakat, jangan salahkan. Itu bacaan imam yang lain. Kemungkinan nanti kita pergi Mekah, pergi haji ataupun duduk mana-mana, tiba-tiba orang baca amanu. Yang itu jangan salahkan. Sebab ada bacaan imam lain, iaitu Imam Warsh, membaca dengan 2 atau 4 atau 6. Kita baca 2 saja. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum Ha ni tuan-tuan, kita sebut ha podeh ni. Bila kita baca ha ni jangan selambur sangat. Bila kita baca selambur sangat, takut nanti dia bertukar jadi ha besar. Ittabi'u sabilana wal nahmil tu ha besar. Dia bukan nahmil. Khatayakum wama hum. Khatayakum wama. Mim mati bertemu dengan waw. Izhar syafawi. Bila izhar dia mesti dibaca dengan jelas dan nyata. Ataupun bagi yang kurang memahami ilmu tajwid ni, tak dapat kursai, cukuplah kita tengok kaedah penulisan resam Usmani ni. Setiap mim yang mati, apabila ada tanda mati di atasnya, maka mim itu tidak boleh didengungkan, mesti diizharkan, dijelaskan. Wal nahmil khatayakum wama hum bihamilin min khatayahum. Hum bihamilin. Mim ni mati. Sama dengan mim pada khatayakum. Cuma bezanya mim yang mati ni tanda matinya tak ada. Padahal dia mati. Maknanya mim ini kena didengungkan. Semua mim yang mati dalam Quran, seandainya tiada tanda mati di atasnya, padahal dia mati, mim itu hendaklah didengungkan qada 2 harakat. Seperti ini. Wa ma hum bihamilin. Kalau dari segi hukum ini kita sebut dia sebagai ikhfa syafawi. Wa ma hum bihamilin min khatayahum. Min khatayahum. Nun mati bertemu dengan kha. Ini izhar halqi. Kita baca dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Atau mengikut kaedah tulisan resam Usmani dia dah beritahu dah. Semua nun yang mati, kalau ada tanda mati di atasnya, maka nun itu tidak boleh didengungkan. Min khatayahum min syai'. Hum min itu dengung. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislaini. Sebab mim mati jumpa dengan mim. Sama huruf tu. Ataupun kaedah penulisan resam Usmani mengajar kita, setiap mim yang mati, dia ada tanda mati di atasnya, hendaklah didengungkan. Khatayahum 2 harakat. Min syai'in dengung. Nun mati bertemu dengan shin. Ikhfa hakiki. Jadi nun yang mati ni, min syai'in ini, dia tak sama dengan min khatayahum. Min khatayahum ni izhar halqi. Dia tak dengung sebab
dia mati, ada tanda mati di atasnya. Izhar memang tak dengung pun kan. Tapi nun yang kedua ni pula dia mati, tak ada tanda mati lah. Itu menunjukkan dia dengung dengan qadar 2 harakat. Semua nun yang mati, seandainya tiada tanda mati di atasnya, hendaklah didengungkan. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Yang itu kena pegang kaedah. Min syai'in innahum. Bagi 2 di bawah bertemu dengan hamzah. Ini pun tak dengung sebab izhar halqi. Kita baca dengan izhar. Ataupun tengok bagi 2 tu, semua bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah, apabila kedudukan barisnya selari, maka tidak boleh didengungkan. Kalau bagi 2 tu tidak selari kedudukan barisnya, maka dia didengungkan. Ni baris bawah hamzah ni kedudukannya selari. Baris atas dengan baris bawah sama lurus . Kalau yang dengung tu dia menyering sikit kan. Syai'in innahum. Semua nun yang bersabdu dalam Quran wajibul gunnah. Innahum 2 harakat. Wajib dengung. Lakadzibun. Hum lakadzibun. Mim mati bertemu dengan lam. Ini izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Bun lakadzibun tu man arid lisukun. Kita boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakah. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya insya-Allah. Dan orang-orang kafir itu telah berkata kepada orang-orang mukmin, ikutlah jalan kami dan kami akan memikul kesalahan kamu, sedangkan mereka sedikit pun tidak dapat memikul kesalahan mereka itu. Sesungguhnya mereka memang pendusta. Macam biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menerangkan orang-orang kafir zaman Nabi dulu, dia ajak orang beriman, meh sini, mehlah ikut jalan kami, mehlah ikut kami. Kalau salah, semua kesalahan kamu tu kami yang pikul. Jangan risau, kau berdosa dan tanggung dosa kau. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dapat memikul kesalahan mereka. Allah Ta'ala sebut dosa mereka pun mereka tak dipikul, nak pikul dosa orang pula. Sesungguhnya mereka memang pendusta. Yang mengajak ni yakni di kalangan orang-orang kafir ini, mereka itu semuanya penipu, pembohong. Di sini Allah menceritakan bahawa orang-orang kafir Quraisy telah memujuk rakan-rakan mereka yang telah beriman dan mahu mengikuti petunjuk Rasul dengan mengatakan, kembalilah kamu kepada agama kita yang lama dan ikutlah perjalanan kami. Seandainya kamu ada mempunyai dosa yang kamu lakukan, kami sanggup memikul dosa itu di atas tengkuk kami. Siapa yang menyuruh ni tuan-tuan? Pada sebahagian tafsir menyebutkan, yang mengajak ni, yang berdakwah ni, yang menyuruh orang beriman ni, mereka adalah orang-orang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Tak habis cakap itu. Mereka adalah orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Masyarakat Quraisy pada ketika itu. Iaitu pemimpin-pemimpin Quraisy. Orang-orang tua. Orang yang dah lama hidup. Sejak zaman jahiliah dia hidup. Tiba-tiba datang Rasulullah bawa agama. Maka orang-orang tua ni, orang berkedudukan ni, pemimpin-pemimpin yang dulunya memang diikuti cakap dia. Bila ada orang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak puas hati.
Dia pun ajak siapa-siapa yang dah beriman tu, dia ajak golongan-golongan muda yang telah percaya kepada Muhammad SAW tinggalkan Muhammad. Ikut kita lama hidup. Kalau istilah bahasa Melayu kita, Den dulu makan garam pada kau. Den dah makan 10 kilo, kau baru 2 sudu tadi kan. Kau cakap Den ni, Den yang betul. Kau salah lah ni, Den tanggung semua-semua. Itulah. Silah ni, orang tua ni. Kan? Ambil sini ikut. Kau pun nak ikut Muhammad tu. Siapa ni? Pemimpin Quraisy. Orang-orang lama, orang-orang tua dulu. Yang mereka memang didengar cakap Tetapi bila Rasulullah SAW datang, bawa agama Islam, mereka tak boleh terima. Orang dah ikut Muhammad dah. Maka mereka pun sebut pada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikut jalan kami ni. Kok salah pun kami tanggung dosa kau semua. Allah Ta'ala balas, wa ma hum bihamilina min khatayahu. Dosa mereka pun mereka tak boleh tanggung. Nak tanggung dosa orang pula. Dan hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, innahum lakazibun. Mereka ni semuanya adalah penipu, pembohong, pendusta. Jadi dalam ayat ni orang-orang beriman diajak supaya meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dijanjikan, kalau salah kami tanggung semua-semua tu. Maka Allah mendustakan kata-kata mereka itu dengan firman-Nya, wa ma hum bihamidina min khatayahum min syai'. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dapat memikul kesalahan mereka itu. Yakni mereka sendiri banyak mempunyai dosa yang tak terpikul oleh mereka. Ini kan pula hendak menanggung dan memikul dosa orang lain pada hari kiamat nanti. Sebab di akhirat tidak ada siapa yang dapat memikul dosa orang lain. Sebagaimana firman Allah pada ayat 18 surah Fatir yang berbunyi, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Dan seseorang yang memikul beban kesalahan tiada akan memikul beban orang lain. Dan kalau orang yang telah berat pikulannya itu memanggil orang lain untuk menolong memikul bebannya, tiadalah akan dipikul oleh orang lain barang sedikit pun, walau orang itu kerabatnya sendiri. Siapa nak terima masalah orang lain? Siapa nak pikul bewak hidup? Kan? Walaupun kerabat sendiri besok di akhirat, minta tolong bawa dosa sini banyak bona. Tak ada orang nak tolong kita. Walaupun kerabat saudara mara kita sendiri. Walaupun saudara mara kita sendiri. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita tentang perihal orang-orang kafir, orang tua yang menyeru orang kepada jalan dia, suruh ikut, sampai berani mengatakan kalau salah kami tanggung. Inilah yang berlaku di dalam mana-mana masyarakat manusia lah. Kan? Orang-orang yang yakin dengan jalan dia, masing-masing ada jalan sendiri, ada idea sendiri, ada pandangan sendiri. Cuma nak beritahu, pastikan bila kita nak ajak orang pada sesuatu, pastikan apa yang kita ajak tu betul. Jangan kita ajak orang pada jalan yang salah. Kerana Nabi sebut, ad-da'i ala khairin kafa'ilihi. Orang yang ajak orang buat baik, dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang buat. Kalau dia ajak orang buat jahat, tak betul, orang tu buat, maka dia akan menanggung dosa orang yang melakukan apa yang dia ajar tu. Banyak ni ajar tu. Maka dia akan tanggung dosa orang tu sampailah dia mati. Berapa banyak nak tanggung tu? Tuan-tuan, berapa banyak nak tanggung tu? Dalam suatu hadis Nabi ada sebut, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittabi'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi misli athami man ittabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat,
tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Kita ajak orang buat baik, perkara kebaikan, orang ikut, maka kita akan dapat pahala. Satu, pahala kerana menyeru kepada kebaikan. Dua, tambah dengan pahala orang yang buat kebaikan kerana petunjuk kita. Berapa orang yang buat pahala tu? 3 orang, 4 orang, 30, 3,000, 3 juta. Maka pahala semua orang yang melakukan kebaikan hasil tunjuk ajar kita tu akan kita dapat sampai hari kiamat. Tu kalau kita suruh orang buat baik. Tetapi kalau kita menyeru orang kepada kejahatan, siapa pula da'a ila dhalalah, benda sesat, benda tak betul. Tu ajak orang semua, meh ikut saya ni. Orang suka, semua orang menyokong kita. Semua orang mendukung kita. Tapi yang kita buat benda-benda yang tak betul. Benda yang akhirnya menyebabkan kerosakan, kemusnahan, yang menyebabkan tersebarnya kejahatan dalam masyarakat. Itu ajak, orang pun ikut. Kita dapat dosa kerana mengajak orang buat jahat. Betul? Kedua, dosa orang-orang yang buat benda yang kita suruh buat. Berapa orang yang buat tu? 3 orang, 30, 3,000, 3 juta. Dosa-dosa orang tu semua kita tanggung. Sebab kitalah puncanya. Kitalah puncanya yang menyebabkan orang sesat. Maka di hari akhirat besok kita akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak sebut satu, ajak satu, buat sesuatu, pastikan yang kita ajar, yang kita nak ajak orang buat tu benda yang baik. Kerana kalau tak baik, maka sampai di akhirat besok kita akan menanggung dosa orang. Itu bahaya bila kita cakap sesuatu dalam keadaan kita tak berfikir. Orang terima pandangan kita tu orang buat, padahal tak betul. Bertahun-tahun lah orang buat. Selama-lama lah orang dalam kesalahan. Apa punya kerja tu? Si Fulan bin si Fulan. Si Fulan itu akan menanggung kesalahan dia dan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Dua-dua kono. Tuan-tuan, dua-dua ada. Tak boleh kau bahas di akhirat besar, ya Allah ya Tuhanku, aku mana tahu dia tak betul ya Allah. Aku ikut dia ajak, ikutlah. Dia yang salah. Kalau bukan dia ya Allah, aku tak ada macam ni dah. Boleh kau cakap yang tu. Tu di akhirat. Kita kembali ke dunia lah. Jauh lah akhirat kan. Contoh ke dunia ni. Saya ajak imam pergi mencuri. Saya dengan imam pun mencuri. Lepas itu kena tangkap ke polis. Saya dengan imam mencuri. Yang ajak saya mencuri imam. Imam ajak mencuri. Imam ajar saya mencuri. Jom tak tercuri. Dua-dua kena cokau. Bila kena cokau, polis tangkap saya. Saya berkhabar kat polis. Tuan, Tok minta maaf Tok. Saya tak nak mencuri dah. Imam yang ajar saya. Lepaslah saya. Tangkaplah imam seorang. Tak ada. Dua-dua kena. Imam kena double. Kau yang ajar mencuri, kau pun semua mencuri. Kau kena satu sebab kau mencuri sebab dia ajar. Itulah deh. Logik macam itulah deh. Kita ajar orang, benda tak betul, orang ikut kita. Orang tu berusaha kita tanggung. Sebab kita punca kan nak faham mudah macam itulah cerita Dan inilah yang berlaku di akhirat besok. Orang-orang yang dulunya kita ajak ke jalan yang tak benar, dia ikut kita, dia sokong kita, dia dukung kita. Besok di akhirat dia akan menuntut kepada kita. Itu satu penghinaan. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusa min wizrihi syai'a. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan buruk, siapa yang di muka bumi ni selalu buat benda buruk, maka baginya dosa perbuatan itu dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa berkurang sedikit pun dari dosanya sendiri. Maknanya dia sanna ni dia buat benda buruk. Ada benda buruk yang dia selalu jadikan amalan. Lepas itu orang tiru kerja dia. Orang ikut perbuatan dia. Maka dia telah meninggalkan satu sunnah, satu perbuatan buruk mewariskan pada orang ikut. Maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikuti.
dengan tidak mengurangkan sedikit pun dosa daripada dosa dia sendiri. Itu membahaya bila kita nak ngajak orang nak buat sesuatu, tuan-tuan, nak wariskan sesuatu. Kena ingat tu. Macam mana pula kan kalau mak ayah yang mewariskan kepada anak tak payah semayang. Kan? Ngajar kat sekolah rendah. Tak semayang lah ni. Dah jajah 6 tak semayang-semayang. Abah dengan mak saya tak semayang, ustaz. Dia dapat warisan tu daripada mak ayah. Masalah besar tu. Sampai ke akhirat tu. Macam mana saya nak semayang, ustaz? Mak saya tak semayang pun, abah saya tak cakap pun kena semayang macam ni. Ada ulat semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar ni. Ya. Cuba bayangkan tu. Sampailah ke kubur besok. Tanggung. Itu sebab guru kita ada banyak sebut kan. Besok ada ramai orang, mak ayah. Kaki kanan dia dah masuk dalam syurga Allah. Nak angkat kaki kiri tak lopeh. Barik botol kaki kiri nak masuk syurga. Rupa kaki kiri ni dipaut daripada bawah oleh anak-anak dia. Kalau suami mungkin oleh isteri oleh anak-anak. Sebab apa dulu masa dia ke bumi tak apa nak ingatkan orang-orang di bawah tanggungjawab. Itu membahaya tuan-tuan. Dan juga diceritakan dalam satu hadis bahawasanya besok kata Nabi dalam satu hadis yang sahih Nabi sebut innar rajula la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibal. Banyak tu. Kata Nabi besok di akhirat akan ada seseorang yang datang di hari kiamat besok bihasanatin amsal jibal dengan bawa kebaikan yang seperti gunung besar. Banyak dia punya amalan. Wa qad zalama hadha wa akhadha mala hadha wa akhadha min 'irdi hadha. Tapi masa hidup kat dunia dulu dia pernah menzalimi orang. Zalama hadha, dia zalim orang ini. Wa akhadha mala hadha, dia ambil, dia hakis, dia rampas harta orang ini. Wa akhadha min 'irdi hadha, dan dia irdi ni dia rampas maruah orang, dia jatuhkan maruah orang. Dia datang di akhir kiamat besok, dia punya kebaikan amsalul jibal, macam gunung tinggi Tapi masa kat dunia tu qad zalama hadha, dia zalim orang. Wa akhadha mala hadha, dia pernah ambil harta orang. Wa akhadha min 'irdi hadha, dia pernah jatuh maruah orang, dia rampas harga diri orang. Fa ya'khudha hadha min hasanatih. Maka orang-orang yang dizalimi dulu mengambil sebahagian daripada kebaikan. Fa ya'khudha min hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa idza lam tabqa lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaihi. Oleh kerana dia dah zalim orang tu, orang yang dia zalim dulu ambil kebaikan dia. Orang yang dirampas kotor dulu ambil belik kotor ambil pahala Dulu orang tu jatuh maruah, orang yang ambil pahala Maka besok orang-orang yang kita zalimi besok akan mengambil pahala-pahala kebajikan kita. Kok temu muka bumi bolehlah bayar dengan duit. Dekat akhirat apa yang ada? Yang ada ganjaran pahala yang besar sebagai lesen, kayu ukur, indikator untuk kita masuk dalam syurga Allah. Ditimbang. Kan kau belah kanan borek, pahala kau borek, masuk dalam syurga. Belah kiri borek, dosa kau banyak, masuk dalam neraka. Jadi itulah jadi barang yang paling bernilai di akhirat. Bila kita zalim dengan orang tuntut balik. Dulu kau pernah zalim aku, ya Allah, dia ni dulu menzalimi aku. Aku nak tuntut balik. Maka tak ada benda nak bayar. Ambil lah pahala. Orang yang kita zalim, ambil pahala kita. Orang yang kotor kita rampis, ambil pahala kita. Dulu kita menghina orang, jatuh maruah kawan tu, kita fitnah dia, ambil kita punya pahala. Apa yang tinggal? Fa idza lam tabqi lahu hasanah, bila tak ada lagi kebaikan, padahal tadi tu satu gunung kebaikan ni. Ukhidha min sayyi'atihim, maka kita ambil pula kejahatan orang. Orang datang, ya Allah dulu, ya Allah dia ni dulu, ya Allah. Dia pernah menzalimi aku, dia mana dicuri motosikal aku. Itulah sesuatu yang kotor saya, jalan kaki saya pergi kerja. Ya Allah ya Tuhanku dulu dia ni pernah, ya Allah ya Tuhanku.
Apa lagi? Menghina aku, memfitnah aku. Semua orang ambil. Tak ada kebaikan nak bagi orang dah. Maka kejahatan orang tu kita akan tanggung. Dahlah kita banyak kejahatan, tanggung pula dosa orang. Faturiha alaih, lalu dilemparkan kepadanya. Dia ambil kejahatan orang, dibogi. Cubalah tuan-tuan bayangkan. Kita ajak orang buat benda tak betul, dah dosa kita tanggung, dosa dia tanggung. Orang-orang lain tu nanti yang akan minta keadilan daripada Allah. Ini akan berlaku di hari akhirat berdasarkan hadis sahih yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita muka bumi ni kita kena hati-hati. Nak ngajak orang biar benda betul, jangan ajak orang kepada benda yang salah. Besok kita boyo-yo, percaya orang yang cakap kita pun ngikutlah orang. Akhirnya besok kita akan dapat balasan daripada kejahatan yang kita lakukan. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Pasti mereka akan memikul beban sendiri dan beban-beban yang lain di samping beban mereka sendiri, dan pasti mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka ada-adakan itu. Setelah Allah menerangkan tak ada gunanya cakap si pembohong itu kepada orang yang hendak dijaminnya, lalu diterangkannya di sini tentang bahaya kata-katanya itu akan menimpa dirinya sendiri, bahawa pada hari kiamat si penyeru kepada kesesatan dan kekufuran itulah sendiri yang akan memikul segala dosa yang dilakukan, di samping memikul dosa orang-orang yang ditipu dan dipujuknya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Memang tak ada orang akan tanggung dosa orang lain. Tapi bila kita ajak orang buat dosa, kesalahan dosa tu, kita akan tanggung sebab kita yang menjadi puncanya. Kita punya bab kita yang dakwah orang ke arah situ. Kita yang memandai-mandai suruh orang menyokong kita, ngikut kita. Padahal dalam keadaan orang tak tahu yang kita bawa tu, kita bawa orang ke longkang, jatuh ke gaung. Maka akhirnya besok kesalahan-kesalahan orang lain tu kita akan tanggung, kerana puncanya daripada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, pasti mereka akan memikul beban diri sendiri, dosa dia sendiri, dan beban-beban yang lain, dan dosa orang lain, di samping beban mereka sendiri. Dan pasti mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka ada-adakan itu. Besok di akhirat, orang yang menyeru kepada jalan dia, padahal jalan dia tak betul, dia akan ditanya oleh Allah. Dia akan dipertanggungjawabkan. Kenapa dulu kau cakap macam ni? Kau ajak orang ramai, orang pun ngikut kau, orang mendukung kau, padahal kau tak betul. Besok akan dipertanggungjawabkan. Bandingan setelah Allah menerangkan tak ada gunanya cakap si pembohong itu kepada orang yang hendak, ini kita dah baca tadi. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 25 surah An-Nahl yang berbunyi liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, supaya mereka pikul dosa mereka seluruhnya pada hari kiamat, dan dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tiada berpengetahuan. Dosa dia pikul, dan juga dosa orang-orang yang dia telah sesatkan sebab orang tak tahu, orang ikut cakap dia. Dalam kehidupan kita manusia ni tuan-tuan, dia mesti ada yang menyeru, ada yang diseru. Dia mesti ada ketua dan mesti ada pengikut. Kan ada yang mengajak, ada yang diajak. Yang mengajak ni cukup bahaya, yang diajak pun bahaya juga. Sebab hanya yang boleh menyelamatkan kita atas muka bumi ni ilmu kita, agama kita, keyakinan pada agama, ilmu suluhan daripada Allah dan hadis Nabi, itu saja yang boleh menyelamatkan kita. Yang boleh bezakan baik buruk ni bukan akal kita, tetapi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sesuatu tu pada pandangan akal dia betul, tapi dia tak betul. Pada syarak tak betul, kan ikut syarak tu.
Boleh jadi pada syarak, boleh jadi pada akal tak betul. Tapi syarak kata betul, betul lah dia. Dia tak boleh pakai akal kita. Sehebat mana pun akal manusia ni, dia boleh memikirkan macam-macam. Daripada zaman dulu berkembang akal manusia ni. Tuan-tuan, agak kalau orang zaman dulu hidup, dia sambah kita ni ke. Sebab apa orang zaman sekarang ni hebat. Zaman-zaman dulu, kan, dia tak ada kapal terbang. Dia tengok sekali kita naik kapal terbang tangan teh, oh memang sujud je ke kita tu, macam mana bosi ni terbang ni, dia heran. Dulu dia naik kuda je. Dia pun heran ke tiba-tiba kita pegang pondok, kita press one button saja, tekan satu butang tu menyala dia. Tengok cahaya jauh. Dia pun heran. Uish, dulu dia nampak bulan dia. Memang disembah kita ke. Akal manusia. Kan? Akal manusia. Sampai boleh buat komputer, buat telefon. Telefon ikut arahan, copy, suruh paste. Suruh apa lagi? Send, dia send. Bila buka telefon tu, tengok dalam tu tak ada pula orang yang kerja nyampai-nyampai, tak ada wayar-wayar, dia lain sikit, 2-3 lain, ikut arahan. Hebat otak manusia. Tapi sehebat mana pun akal manusia, dia kena akur dengan kehendak Allah, dengan petunjuk Tuhan, dengan Quran, dengan hadis. Walaupun akal kau tu hebat, ada ketikanya akal tu tak boleh bimbing kau. Akal manusia ni memang hebat, memang kuat, tetapi dia sentiasa terdedah kepada keburukan kerana akal tu sering menjadi sasaran oleh komplot-komplot jahat, nafsu, syaitan, iblis yang bersedia untuk menyesatkan. Jadi akal ni tak boleh jalan sendiri, dia tak selamat. Dia kena berpaut pada sesuatu yang lebih ampuh, lebih kukuh, lebih kuat daripada dia sendiri. Walaupun dia tu kuat. Apa dia? Quran dan hadis Nabi yang Tuhan turunkan. Itu sebab ramai orang hari ni cerdik, tapi cerdik tak boleh nak ikut. Benda yang dia sebut tu semua tak boleh pakai. Kan? Nampak moden. Tapi bertentangan dengan Quran dan hadis. Tak boleh ikut. Kenapa jadi sesat? Sebab lari daripada petunjuk Quran dan petunjuk hadis. Orang kalau ikut Quran, ikut hadis, dia selamat. Tak boleh ikut Quran ni saja dah. Ataupun ikut hadis je, Quran tinggal. Kedua ni kena ikut. Kemudian Nabi ajar kita. Selepas Nabi wafat, selama dia tinggalkan Quran, ditinggalkan hadis. Bukan dua sahaja. Ditinggalkan ulama-ulama yang menjadi pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pun kena ikut. Itu sebabnya bila kita mengaji kan, orang mufti nak keluar fatwa pun, dia guna Quran, dia tengok hadis. Kemudian paling kurang zaman sahabat-sahabat Nabi, kaul sahabat menjadi asas kepada nak keluarkan hukum. Tengok zaman-zaman yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok pakai akal yo. Tu yang kadang-kadang tu keluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut. Tu yang jadi keluar dulu. Boleh seorang perempuan melacurkan diri. Kalau terlampau sosaknya hidup, tak apa. Tak salah, itu dia kan. Boleh, itu dia. Yang itu jadi masalah. Bila macam tu. Takkan kita manusia ni akal panjang, ada kelulusan, paling tidak pun PMR lulus, SPM lulus. Tiba-tiba nak sorah diri ke orang. Ayam tak ambil PMR tu, dia ayam lain. Dia lari, pandai dia lari. Ini kita lah pergi sorah diri pula. Mana pergi akal kita? Kan taruhlah kita pada ayam lagi. Kan itu sebab apa tu? Ini tuan. Akal ni dia tak dipandu oleh Quran, oleh hadis. Banyak lagi contoh-contoh lain yang kita sebutkan. Penyakit antelingo yang dengar tak payah ada kan. Biarlah. Kemudian habis ayat 3 boleh tuan. Kita masuk ayat yang ke-14 sikit. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Ini masuk cerita lain ni. Sesungguhnya kami yakni Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia telah tinggal bersama mereka selama 1000 tahun lebih kurang. 1000 tahun kurang 50. Lalu mereka diseksa dengan turunnya taufan, sedang mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
Allah Ta'ala cerita kat sini bahawasanya satu ketika dalam sejarah hidup dunia ni Allah Ta'ala pernah mengutuskan seorang Nabi. Nama Nabi itu Nuh dengan kaumnya sekali. Hidup yang cukup panjang Nabi ni 950 tahun hidup. Tapi akhirnya kaumnya diseksa oleh Allah dengan taufan yang bawa banjir besar sehingga menenggelamkan semuanya. Kenapa pula orang ni ditenggelamkan oleh Allah? Kerana mereka ni satu je jawapannya, engkar dengan arahan Nabi atau Rasul pada masa mereka untuk mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan pada ayat-ayat yang terdahulu bahawa orang-orang yang beriman itu diuji dan dicubai dengan adanya penganiayaan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada mereka, diterangkannya pula bahawa umat-umat terdahulu juga sudah banyak yang telah diuji dengan ujian yang seperti itu. Umpamanya para rasul yang diutus Allah satu lepas satu seperti Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan lain-lainnya alaihimussalam, semuanya telah menerima ujian-ujian yang sangat berat yang tidak menyenangkan hati mereka. Gunanya hal ini disebutkan ialah untuk menjadi penghibur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman hendaklah sanggup menerima ujian seperti itu. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kisah kaum-kaum dulu kepada Rasulullah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu diancam, digugat, kan, diseksa pengikut-pengikutnya oleh kaum dia sendiri, kaum Quraisy. Kan, Nabi rasa susah, sukar. Allah Taala hiburkan. Wahai Muhammad, dulu ada kisah ni, seorang Nabi macam kau juga, nama dia Nuh. Nak cerita dia pun sama, wahai Muhammad, sama senasib dengan kau. Bukan seorang ni, ramai lagi ni. Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan Nabi Nuh, di sini Allah memulakan kisah Nabi Nuh alaihi salam sebagai bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam dan bapa kepada seluruh Nabi. Nabi Nuh telah tinggal bersama-sama kaumnya selama 1000 tahun dan menyerukan agama Islam agar mereka menyembah Allah. Seruan yang berjalan terus menerus siang dan malam tidak berhenti. Disampaikan secara sembunyi dan juga secara terang-terangan. Namun dalam masa yang begitu lama bukan bertambah orang menjadi pengikutnya, hanya menambahkan ramai bilangan orang yang menjauhkan dan melarikan diri daripada. Zaman Nabi Nuh. Bukan zaman Nabi Nuh, zaman Nabi semua-semua macam tu. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad. Wafat Nabi Muhammad, sampailah ke zaman kita, akan ada orang yang satu golongan bersama-sama mendukung kebenaran. Akan ada pula puak penentangnya dari golongan-golongan batil, orang-orang yang menyokong kebatilan. Ada sampai ke hari ini. Sebab pertembungan itu tidak akan berhenti-berhenti sampai hari kiamat. Kan? Dunia ni kan Allah Ta'ala buat berpasang-pasangan. Kalau ada pendek, adalah yang tinggi. Kalau ada panjang, ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada rendah, putih, hitam. Kalau ada yang baik, mesti ada yang jahat. Kalau ada yang benar, mesti ada yang salahnya. Nabi Nuh berjuang 1000 tahun dakwah. Sikit yang ikut. Muhammad 1000 tahun ni, ni hibur. Ya Muhammad 1000 tahun Nabi ni. Berdakwah macam-macam, sikit yang ikut. Kalau Muhammad tak sampai 1000 tahun. Macam itulah Allah Ta'ala hiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 tahun ni Quran sebut alfasanatin illa 50 ama. 1000 tahun melainkan 50. Maknanya 950 tahun lah Nabi Nuh tu hidup. Tapi dalam tafsir saya sempat snap tafsir Qurtubi dan saya tengok. Dalam tafsir Qurtubi tu ada disebutkan bahawasanya ada pandangan daripada siapa ni qala Qatadah. Imam Qatadah menyebutkan bahawa umur Nabi Nuh tu umur Nabi Nuh tu sebelum dia menyeru ajaran Allah Ta'ala ni,
Sebelum tu Nabi Nuh tu dah umur 300 tahun. 300 tahun ni kita macam mana Tak ada umur kita 300 tahun sebelum tu umur Sebelum dia sampaikan ajaran tu. Lepas tu dia pun diangkat menjadi Nabi. Lalu dia ajak umatnya ke jalan Allah. Selama 300 tahun. Dah jadi 600 tahun umur Lepas dia ajak orang 300 tahun tu. Dan dia hidup selepas itu. Selepas bencana banjir kan. Banjir sekitar 50 hari tu. Orang dia ajak kaum tak nak ikut. Orang pun turun dalam banjir. Habis musnah, mati semua. Dia hidup ke lepas itu tu 100 Miah wa khamsin. 350 tahun lagi. 350 tahun lagi betul. Mana 950 tahun. Hidup panjang umur Masya-Allah. Ini kalau kita hidup macam ni rumah kita senia tabing dah sampai ke dewan dah, kedai tak ada rumah itu kita sebar lagi. Sekarang kita jika sebar rumah kan. 950 tahun punya mesti sampai ke tua. Sungai itu 2 km jaga daripada dinding rumah kita. 950 tahun tu. Sampai akhir rumah kita betul-betul tepi sungai itu sebab dah lama nak hidup. Itu kata Imam Qatadah. Ada pandangan lain dibawa oleh Imam Qutubi ni daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi Nuh ni dia jadi Nabi masa umur 40 tahun. Sama umur Nabi lah. Umur Rasulullah SAW. Kemudian dia hidup sama dengan kaum itu selama 950 tahun. Mana dah 990 tahun. Setelah banjir tu, dia hidup selama 60 tahun lagi. 990. 1000 tahun tu kan? 1050 tahun nyawa Sampai akhirnya daripada tu lepas banjir besar tu dia hidup 60 tahun lagi. Lepas tu manusia pun jadi banyak daripada keturunan Nabi Nuh. Banyak, ramai lagi. Ni kalau tengok dalam Tafsir Qutubi ni, banyaklah pandangan tuan. Bukan dekat 950. Ada 1000 lebih, beribu-ribu ni nyawa Nabi Nuh AS ni sebab dia penyambung lepas tu kan. Masa dia menyeru kaumnya. Allah Ta'ala cerita wadana Nuh ibnahu wa kana fi ma'dili ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim hala bainahuma al-mawj fa kana minal mughraqin qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Jadi kapal tu bila Nabi Nuh ajak anak dia beriman, kaum-kaum dia beriman semua tak nak, kata tak payah Nuh. Tu ada bukit tinggi, kita akan duduk di bukit tu, air tak sampai. Air sampai juga akhirnya menenggelamkan semua orang, matilah kecuali Nuh alaihi salam dan bahteranya yang bersama dia dalam bahteranya, dan akhirnya kapal itu pun mendarat di bukit Judi. Dalam ini tak cerita bukit Jud. Kan? Allah Ta'ala pun akhirnya penggolaman semua habis mati. Tuan-tuan tengok muka surat 164. Akhirnya sampailah berlabuhlah kapal tu di bukit Jud. Kan? Wastawat alal judi. Oleh itu Allah turunkan ke atas mereka bencana alam yang dahsyat, iaitu taufan, ribut, hujan lebat dan air bah yang besar melanda negeri mereka. Semua daratan ditenggelami air sebagai seksaan kerana mereka terus-menerus hidup dalam keadaan zalim dan aniaya. Semua ajaran yang mereka dengar berupa ayat dan keterangan yang diberikan oleh Nabi Nuh sedikit pun tidak memberi kesan kepada mereka. Mereka tidak insaf sedikit jua pun dalam tempoh yang begitu lama. Mereka sentiasa di dalam kekufuran dan menderhakai Tuhan. Dan yang diselamatkan Allah dari malapetaka tersebut hanyalah Nabi Nuh bersama beberapa orang yang beriman dengannya berada di atas kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Bekas-bekas kapal itu khabarnya masih kekal berada di atas gunung Judi. Ada tu dekat Musil, wilayah negeri Iraq. Bolehlah tahun depan kita buat rombongan Masjid An-Nur pergi Iraq ramai tengok kapal ni. Ia menjadi teladan kepada orang-orang yang datang kemudian di zaman sepanjang zaman, iaitu mereka yang mahu mengenang dan memerhatikan pengajaran tersebut.
dalam kitab sirah. Ada seorang syekh di satu kitab Arab, dia kata siapa yang pergi ke Turki, siapa lah nak pergi Turki kan, kalau dia pergi kampung sepadan kampung Idli, kampung bernama Idli, dia pandang ke satu banjaran, sampai kampung Idli dia akan nampak satu banjaran tinggi, di banjaran tu dia nampak macam satu bontok kapal. Kata ahli sejarah, itulah kapal Nabi Nuh dulu yang berlabuh di atas bukit. Kan? Jadi kita tak pernah sampai ke daerah tu. Jadi siapa yang duit lebih sikit kan, ada jogi, pergilah kan, tengok mana tempat itu, cari yang disebut oleh ahli sejarah tu. Di sini kata di wilayah Iraq, di Bukit Jud, rasanya lebih dekat lagi di sini sebab memang Quran tersebut wastawat alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dia berlabuh di Bukit Jud. Sudah pastilah bukit tu tinggi kan. Kata ahli sejarah di Iraq, di wilayah Musil, di negeri Iraq. Ini sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada umat akhir zaman supaya ambil pengajaran. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kesesatan, ingkar kepada arahan Rasul, Nabi masing-masing, akhirnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan azab. Kita ni tuan-tuan, sebab kita akhir zaman, jadi selamatlah kita. Kalau ikut dalam tafsir Qutubi ni, dia banyak cerita kan. Dia sejarahkan kat sini, kata dia Nabi Nuh ni, dia hidup lama. Bila dia hidup lama, dia nanti akan jadi penerus legasi kehidupan manusia ni kan. Jadi Nabi Nuh ni, dia adalah merupakan anak daripada Lami' bin Mutawashilah bin Idris bin Akhnuh bin Yarid bin Muhlayail bin Qinan bin Anush bin Sis bin Adam, sampai Adam. Dan Nabi Adam ni, Nabi Nuh ni, dia digelar sebagai bapa manusia kedua lah. Sebab Nabi Adam tak ramai anak kan, 3 orang je. Sampai Nabi Nuh ni, daripada keturunan Nabi Nuh ni, banjir besar berlaku, manusia habis mati, tak ada orang dah. Daripada keturunan Nabi Nuh ni lah mula membiak. Bermula daripada 3 orang keturunan anak lelaki je, iaitu satu Sam, satu Ham dan satu Yafis. Sam, Ham dan Yafis. Daripada anak Sam ni lahir keturunan orang-orang Arab. Daripada Sam ni, wa min Sam lahir keturunan Arab, Parsi, Rum. Orang Arab, orang Parsi, orang Rum ni keturunan anak Sam. Mereka ni menjadi, disebutkan di sini oleh Imam Qutubi, mereka ni jadi keturunan yang baik-baik lah daripada anak Sam ni. Ketika itu. Kemudian daripada keturunan Ham ni lahir pula keturunan orang-orang Qibti, Sudan, Barbar. Golongan tu datang daripada susu galuh Ham. Dan daripada Yafis ni lahir pula keturunan orang Turki, Suklabah. Suklabah ni tak tahu siapa sebut dia selalunya Suklabah, tak terang kat sini mahwa Suklabah. Dan Ya'juj wa Ma'juj, yang tak satu pun di antara mereka menjadi orang baik. Ya'juj Ma'juj ni daripada Yafid ni, keturunan dia. Pernah disebut oleh Imam Ibn Abbas lagi, kalau anak Sam ni, keturunan anak Sam ni boleh kenal, dia semua warna kulit yang putih-putih bersih. Kalau anak Ham ni pula hitam keputih-putihan. Kalau anak Yaqid ni, dia kulit dia warna kuning kemerah-merahan. Agak betul lah tuan. Bila Yaqid ni dia keturunan orangnya kuning-kuning kemerah-merahan. Antaranya orang Turki disebut. Kita tengok kulit orang Turki. Siapa nak pergi Turki ni? Tak tahu seorang yang pergi Turki kan. Saya jumpa lah orang Turki bahasa Genji Mesir tu. Memang kulitnya cantik tuan. Anak Sam ni kulit putih, macam orang Eropah ni kulit putih-putih kan. Tapi kalau orang Turki ni, kalau tuan tengok, kulit dia tu yang kalau cantik tu kulit dia kuning keputih-putihan, kemerah-merahan, kuning. Kuning lansat orang sebut kan. Dia lawa orang sini. Kalau lawa betul lah. Kalau tak lawa betul. Kan? Macam kita ya, kalau lawa betul, kalau tak lawa betul kan. Itu kehendak Allah Taala kan. Itu di antara sedikitlah kisah sejarah Nabi Nuh
Sebenarnya kalau saya tengok yang saya snap ni banyak panjang cerita Nabi Nuh ni kan. Meleret-leret cerita ni. Cerita kan habis cerita tu ya. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan tentang kisah Nuh alaihi salam ni yang kita mula sikit. Besok kita akan sambung balik macam mana keadaan dakwah dia dan cerita berikutnya lah insya-Allah. Wallahu alam tuan-tuan, ingat sekadar itu saja untuk hari ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa, kalau ada kesilapan. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dirahmati dalam kehidupan dunia kita dan dalam kehidupan akhirat kita, mudah-mudahan dengan asbab kita masuk majlis ilmu ni, mudah-mudahan kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, wan taman kita, wan daerah kita, wan negeri kita, mudah-mudahan berkat untuk semuanya. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu bukan kita punya. Kok ada lah. Besok tak ada. Ya, ada tuan. Jadi no? Jadi tuan? Ha? Ha? Oh, porik soalan ni saya nak jawab.